Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Berita yang tergempar saya nak kongsi dengan kamu. Satu kenyataan, permuafakatan ahli parlimen tak sokong usul Perdana Menteri dan kerajaan perlu kosongkan kerusi. Adakah kenyataan ini yang bermakna? Setelah Kabinet Kerajaan Perpaduan dibentuk, menteri-menteri sudah dilantik, termasuklah timbalan Perdana Menteri, timbalan menteri dan sebagainya yang sudah dilantik di dalam Kerajaan Perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah selepas mereka yang dilantik ini tiba-tiba menarik sokongan dan tidak mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam usul berkait usul percaya, pembekalan atau apa-apa sajalah usul yang berbentuk prosedur? Mereka perlu mengosongkan kerusi sekiranya mereka senarai menteri dan timbalan menteri ini tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus tidak menyokong Kerajaan Perpaduan. Tapi sebelum kita teruskan isu hangat pada hari ini, tolong tekan butang subscribe dan like dan juga share video ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Dikabarkan mereka yang tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilucutkan jawatan ataupun mengosongkan kerusi mereka. Saya berpikir, tuan-tuan dan puan semua, sekiranya berlaku perkara sedemikian, contohnya seorang menteri dan juga beberapa timbalan menteri bertindak tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 hari bulan ini, pada hari Isnin ini, pada undi percaya, usul undi percaya, tiba-tibalah beberapa menteri tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka akan mengosongkan kerusi mereka. Makna kata, ada PRU lagi lah. Aduh, tuan-tuan dan puan semua. Sedangkan di Sabah pun ada kabar angin ataupun ada bau-bau nak PRU lagi. Bukan PRU, PRK di beberapa 4 parlimen di mana Bersatu Sabah, pemimpin Bersatu Sabah yang telah meninggalkan Bersatu yang kekal bersama JRS. Jadi beberapa pemimpin ini yang dikabarkan sudah keluar daripada Bersatu sejak Oktober lagi. Tapi ada dakwaan bahwa mereka perlu mengosongkan kerusi mereka baru boleh pindah ke JRS, sedangkan mereka sudah menjadi ahli langsung JRS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, adakah selepas beberapa menteri ini, kalaulah ada pada 19 Desember ini, pada hari Isnin ini, minggu depan, kalaulah tiba-tiba menteri ataupun timbalan menteri menarik sokongan, tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Isnin ini, mereka akan mengosongkan kerusi mereka. Itulah yang dinyatakan selepas perjanjian dimeterai di antara Barisan Nasional, di antara Pakatan Harapan, pemimpin-pemimpin GPS, pemimpin-pemimpin JRS, serta yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan semua, kalau dikosongkan bermakna PRU lagi lah, pilihan raya lagi. Peninglah kepala rakyat kalau balik-balik PRU, PRK, PRN dan sebagainya. Dan kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada PRU 15 pula maafkan saya, sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat majoriti pada 19 hari bulan, siapa yang nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan? Hadi Awang ini saya bukan tak suka dia, tetapi bagi saya dia tidak aura nak jadi Perdana Menteri lah. Tetapi kalau bagi pemimpin agama Islam, dia mungkin terbaik. Siapa? Muhyiddin Yassin macam mana nak jadi Perdana Menteri? Adakah beliau masih dapat meyakinkan sokongan rakyat kepada beliau? Jadi menurut saya tuan-tuan dan puan semua, relevan di dalam perjanjian yang sudah dimeteraikan kemarin, relevan lah bagi menteri-menteri, timbalan menteri yang sudah dilantik di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Saya rasa relevan lah mereka untuk mengekalkan sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Desember ini. Lagipun baru jam mula penggal, takkanlah nak berubah lagi kan? So tuan-tuan dan puan semua, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan dan juga isu semasa daripada Fels Lifestyle.
Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini satu persoalan yang menarik yang saya nak kongsi dengan kamu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa hari lagi keabsahan Perdana Menteri ke-10 akan teruji pada 19 Disember ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita tahu pada hari ini status Perdana Menteri ke-10. Tidak ada Perdana Menteri yang pernah mengambil tindakan sedemikian. Baru beberapa hari menjadi Perdana Menteri sudah berani mengambil tindakan untuk mengambil undi ataupun usul undi percaya di Dewan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, satu tindakan berani daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau contohnya, misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, persoalan besar kepada rakyat Malaysia dan kepada saya sendiri, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada 19 Disember ini, persoalan yang besar kepada rakyat Malaysia. Apa yang akan jadi kepada politik Malaysia? Apa yang akan jadi kepada politik di negara kita yang tercinta ini, di tanah air kita? Adakah rakyat selesa dengan apa yang berlaku? Sedangkan pada PRU 15 keputusan pun tidak ada yang mempunyai kerusi yang cukup membentuk kerajaan. Sehingga kan sudah ada kerajaan perpaduan, takkanlah pada 19 Disember ini nak tukar Perdana Menteri lagi. Coba kita fikir tuan-tuan dan puan-puan, kita renungkan. Adakah rakyat Malaysia suka dengan keadaan politik yang begini pada hari ini? Takkanlah nak tukar Perdana Menteri lagi kan? Tapi sebelum saya teruskan ujar hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Saya bercerita dengan penganalisis politik yang lain, dengan sahabat-sahabat saya. Mereka kata Anwar Ibrahim patut menang 19 Disember ini. Sebab sekiranya beliau kalah, siapa yang akan mengganti beliau? Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri lagi? Tanda tanya. Ataupun Hadi Awang, ataupun ada nama-nama yang lain akan menjadi Perdana Menteri sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah usul undi percaya pada 19 Disember pada hari Isnin ini, tuan-tuan dan puan-puan semua. Coba kita renungkan. Apa pandangan daripada pelabur-pelabur luar negara yang melabur di Malaysia? Apa yang akan mereka nilai sekiranya dengar berita Perdana Menteri tukar lagi di Malaysia? Sudah pasti banyak yang akan berubah. Banyak yang akan berubahlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen anda? Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, banyak pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional khususnya daripada PAS yang mempertikaikan lantikan agung ini. Baru beberapa tempo, baru beberapa waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin sudah meminta keabsahan, sudah meminta bukti yang kukuh, sudah meminta bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mempunyai majoriti yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri, untuk membentuk kerajaan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun membuat keputusan untuk mengadakan usul undi percaya pada masa terdekat, yaitu pada 19 Desember ini. Sedangkan beliau baru dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi siapa yang nak ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Walaupun banyaknya mempertikaikan keputusan, mempertikaikan lantikan agung, saya kira tuan-tuan dan puan semua, kita boleh lihat semua yang mempertikaikan lantikan agung ini, saya boleh kata derhaka kepada agung. Sebab ini bukan lantikan daripada orang biasa. Ini lantikan daripada yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Oke, tuan-tuan dan puan semua, apa komen anda setekat ini? Adakah ada calon Perdana Menteri yang terus akan naik sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada usul undi percaya ini? Tapi satu berita baik yang saya nak kongsi kepada semua penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kebanyakan penganalisis politik berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang pada 19 Desember ini. Sebab satu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada usul undi percaya ini, kepada menteri-menteri yang sudah, kepada pemimpin-pemimpin yang sudah mempunyai jawatan menteri,
di dalam kabinet kerajaan perpaduan otomatis akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekiranya mereka semua melakukan perkara itu, yaitu menyokong Perdana Menteri ke-10, sudah pasti confirm, guarantee Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menang pada 19 Disember ini. Apapun tuan-tuan dan puan semua, tolong tekan butang subscribe, like dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Terima kasih.